Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini laporan mengejutkan kita semua. Adakah dengan ini Hadi Awang letak jawatan? Hadi patut berehat sudah, kata seorang ahli politik di Malaysia. Seorang bekas pemimpin kanan PAS berpandangan betapa Presiden PAS Abdul Hadi Awang sepatutnya sudah berehat daripada karier politik ketika ini. Adakah anda juga bersetuju dengan pendapat bekas pemimpin kanan PAS ini yang berpandangan bahawa Hadi Awang sepatutnya sudah berehat daripada karier politik? Masih relevankah Hadi Awang sebagai ahli politik di Malaysia, bahkan menjadi ahli parlimen? Kerana ada yang mengaitkan kesihatan Hadi Awang dan juga kegagalan-kegagalan Hadi Awang menghadiri sidang parlimen, sebagai punca Hadi Awang patut letak jawatan. Mereka kata Hadi Awang patut letak jawatan kerana beliaulah antara ahli parlimen paling gagal hadir ke parlimen. Sudah berkali-kali dinyatakan melalui media bilangan kehadiran Hadi Awang ke parlimen yang mengejutkan ramai orang. Ada yang kata tak sangka Hadi Awang, Presiden Parti PAS yang berteraskan Islam, paling banyak gagal hadir ke parlimen, kata mereka. Menurut Muhammad Naqi Ahmad, namun apa yang berlaku pada waktu ini ialah pengikut PAS bahkan menyanjung ahli parlimen Marang Terbabit secara berlebihan. Malah kata Naqi yang pernah menjadi naib presiden PAS itu, ketika ini tiada siapapun yang berani bersuara untuk mencadangkan agar Hadi Awang berundur daripada politik serta parti. Di mana suara mereka, kata beliau, Haji Hadi Awang patut berehat dah, tapi pengikut dia duk angkat dia ke tahap dewa, katanya lagi. Siapapun tak berani nasihat supaya Hadi Awang berehat, katanya dalam hantaran ringkas di Facebook hari ini. Untuk rekod, Muhammad Naqi meninggalkan PAS dan menyertai UMNO pada tahun 1989 di sebalik kedudukannya yang senior dalam parti tersebut. Anak kelahiran Kedah itu kemudian dilantik sebagai Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim. Terdahulu dia turut tampil dalam polemik kesahihan dakwaan Abdul Hadi yang dia bermimpi bertemu Nabi Muhammad dan diminta mendamaikan perseteruan di antara golongan Sunni dan Syiah. Walaupun tidak menyebut secara langsung, Muhammad Naqi antara lain berkata, antara tanda sesuatu ajaran itu sesat ialah apabila ia diambil daripada mimpi bertemu Rasulullah dan menerima arahan daripada baginda, katanya lagi. Nabi pesan kepada seseorang dalam mimpi, bolehkah orang itu menyimpan dalam keyakinannya bahawa dia berada di jalan yang benar dengan mimpinya itu? Tindak tanduk perjuangannya juga adalah benar. Adakah benar? Bagaimana pula dalam realiti hidupnya, dia yakin perlembagaan negara ini pada waktu sama dia bersumpah dengan nama Allah untuk mempertahankan perlembagaan itu. Apakah yang dilakukannya itu benar dan dia yakin benar? Soalnya yang dipercayai merujuk kepada amanat Abdul Hadi suatu masa dahulu, katanya lagi. Dalam hantaran pula, bekas ahli parlimen Baling itu menjelaskan, Islam tidak dikembangkan berdasarkan mimpi, sebaliknya ilmu yang terpancar dari Al-Quran dan Sunnah. Sayang, tokoh yang punya banyak pengikut atas nama Islam membiarkan pengikutnya berfikiran kotor, memuja pemimpin dan jumud, kata beliau lagi. Isu ini panas di media sosial sekarang, juga di Dewan Parlimen.
Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ramai orang yang mengulas isu kali ini sebagai isu yang agak lucu dan melampau. Saya tak nak ulas banyak, saya hanya bacakan kepada Anda apa yang disampaikan di Dewan Parlimen hari ini dan dipetik daripada Harapan Daily. Anda tinggalkan komen Anda, pandai-pandailah kamu menilai mana yang betul, mana yang tepat dan apa yang sepatutnya berlaku. Hari ini, Hadi Awang, Presiden PAS, mendakwa Anwar mahu dilihat lebih baik berbanding Nabi Muhammad. Itu dipetik daripada Harapan Daily. Bagaimana sampai begini ulasan dan juga laporan berita ini? Tan Sri Abdul Hadi Awang, PN Marang, menyindir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan mendakwa bahwa Anwar mahu dilihat lebih baik ketimbang Nabi Muhammad dengan menolak gaji sebagai Perdana Menteri. Hadi bagaimanapun tidak menyebut kawasan Parlimen Anwar, iaitu Tambun, semasa menyindir beliau. Kata Hadi, Allah memperuntukkan 20% kepada Nabi Muhammad. Ada peruntukan untuk Nabi dan keluarganya. Tetapi baginda menggunakannya untuk bantu dan mendahulukan orang lain. Seperti orang kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan serta orang musafir, kata Hadi Awang. Namun ada orang yang nak tunjuk lebih daripada Rasulullah dengan tak mahu terima gaji, kata Hadi lagi. Itu cerita lainlah, kata Hadi ketika sesi perbahasan di Dewan Rakyat hari ini. Isu ini menjadi perhatian sangat ramai di dalam media sosial dan menjadi perdebatan ramai antara pengikut Hadi PAS, Pembangkang Perikatan Nasional, dengan Kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim. Anwar sebelum ini telah sah menolak gaji sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan sejak November 2022. Beliau juga menolak allowance sebagai pengerusi Khazanah Nasional. Tapi sebelum ini, Ketua Pembangkang juga, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, telah membangkitkan isu ini dalam perbahasan beliau. Isu ini mula ditimbulkan oleh timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man pada bulan lalu. Sekian untuk kali ini. Anda boleh ikuti laporan berita ini di Harapan Daily. Tinggalkan komen Anda, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini ulasannya luar biasa. Kita nak mengulas apa yang jadi kepada kerajaan dan apa yang jadi kepada pembangkang. Hari ini disahkan oleh Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, merangkap pengurus kepada MOU peruntukan kepada pembangkang. Fadilah telah menyatakan bahawa sudah tutup, pintu sudah tutup untuk peruntukan pembangkang. Ulasan pertama ialah, apa kesan penutupan MOU pembangkang ini? Baik, kita nak flashback. Kita nak cerita daripada belakang dulu. Ada 6 ahli parlimen daripada Parti Bersatu telah pun memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hanya kerana satu sebab. Bukan kerana lompat parti, bukan kerana hilang kepercayaan terhadap Muhyiddin Yassin, bukan juga hilang kepercayaan terhadap Perikatan Nasional, tapi mereka nak minta peruntukan untuk kawasan parlimen mereka kerana mereka tidak mahu pengundi ketinggalan di dalam arus pembangunan. Tindakan 6 ahli parlimen Parti Bersatu itu telah mendapat perhatian yang sangat meluas. Namun demikian, mereka tidak berjaya dilepaskan, digugurkan jawatan atau dipecat. Tidak berjaya dikosongkan kerusinya. Jadi tiadalah pemilihan oleh ahli parlimen.
Berpandukan kepada kes yang sudah berlaku itu, 6 ahli parlimen dan seorang lagi ahli Dewan Undangan Negeri menyokong kepimpinan Menteri Besar Selangor. Apa yang dapat disimpulkan ialah, adakah selepas penutupan rundingan untuk peruntukan ahli parlimen ini akan menyebabkan berbondong-bondong lagi ahli parlimen daripada pembangkang akan menyokong Anwar Ibrahim, khususnya parti yang masih belum mewartakan dalam perlembagaan parti berkaitan dengan sebab musabab yang akan boleh dianggap sebagai lompat parti. Karena yang seperti kita tahu, Parti Bersatu juga telah pun memindah perlembagaan mereka hanya selepas 6 ahli parlimen Parti Bersatu menyokong Anwar Ibrahim. Itu pun sudah terlambat. Menjadi persoalan ialah, adakah selepas ini akan ada ahli parlimen mengikut jejak 6 ahli parlimen menyokong Anwar Ibrahim ini? Dan seperti yang pernah didedahkan sebelum ini, mungkin ada 12 ahli parlimen lagi daripada pembangkang ataupun adun yang akan menyokong kerajaan Madani. Jika dipikirkan dan jika ada mengatakan bahawa mereka akan kehilangan kerusi kerana sudah ada akta lompat parti dan perlembagaan telah dipindah dalam parti tersebut, ialah begini, penjelasannya ialah mungkin saja mereka sudah tidak takut lagi untuk kehilangan kerusi kerana mereka telah dapat menghidu beberapa kepincangan dalam Parti Bersatu, khususnya dalam pemilihan Parti Bersatu baru-baru ini. Ramai yang sudah meninggalkan Parti Bersatu semasa pemilihan Parti Bersatu, dan ramai juga yang telah menyatakan sokongan kepada pihak kerajaan. Ada juga yang telah bubar. Jadi, menjadi persoalan balik, siapa 12 ahli parlimen itu yang akan bersedia digugurkan jawatan, kehilangan kerusi, dan akan melawan di mahkamah atau pilihan raya kecil. Mampukah mereka menang? Ada pendapat pengulas politik mengatakan mereka boleh menang dengan bantuan kerajaan perpaduan Madani untuk kali ini. Ini telah dibuktikan dengan beberapa siri pilihan raya kecil yang mana telah dimenangi besar oleh pihak kerajaan. Jadi, satu kerugian besar sebenarnya kepada pembangkang. Menurut penganalisis politik dan pengulas politik, tindakan pembangkang tidak menerima MOU peruntukan itu satu kerugian besar. Mereka mengambil contoh semasa pemerintahan Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Mereka nyatakan bahawa pada waktu itu, Anwar Ibrahim selaku ketua pembangkang sanggup menerima MOU tersebut kerana kata mereka Anwar Ibrahim lebih mementingkan kesejahteraan pengundi di kawasannya, rakyat di kawasannya, berbanding keegoan dan juga hipokrasi atau hipokritnya mereka. Mereka sanggup terima dan akhirnya kerajaan menjadi sangat stabil tanpa ada insiden tumbang-menumbang lagi. Jadi saudara, persoalannya ialah kenapa pembangkang betul-betul menolak MOU ini? Adakah mereka sebenarnya mahu berniat, masih ada niat untuk mahu menumbangkan kerajaan Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia, kerajaan perpaduan ini di tengah jalan? Tapi sebenarnya masalah besar lebih menimpa kepada pembangkang. Mereka ada baki 3 tahun lagi sebagai pembangkang. Harus diingat itu. 3 tahun itu bukan jangka masa yang pendek. Itu jangka masa yang sangat panjang. Pada waktu itulah waktu yang sangat kritikal di mana para pengundi akan menilai sejauh mana mereka mendapat pembangunan, bantuan dan sebagainya. Bukan hanya melihat pada bantuan air liur, tekak-tekak yang bising teriak sini sana di media massa maupun di parlimen. Apalah guna mereka bising teriak jerit sana sini kalau kerajaan ataupun rakyat dalam kawasan tidak mendapat apa-apa manfaat daripada mereka.
Untuk mendapat manfaat pula perlukan peruntukan. Jadi sudah tentu peruntukan itu ada, tetapi tidak akan disalurkan melalui ahli parlimen atau melalui pengurusan parlimen, tetapi akan diberikan kepada pihak-pihak yang tertentu. Masih dapat, tetapi tidak akan dapat menaikkan nama ahli parlimen. Jadi yang merugikan, yang rugi sebenarnya adalah ahli pembangkang. Dan bagaimana pula, apa pula yang jadi kepada pihak kerajaan? Pihak kerajaan sebenarnya tidak ada kerugian apa-apa. Bahkan keuntungan besar, kerana mereka boleh menyalurkan, kerajaan boleh menyalurkan peruntukan itu kepada pengurusan yang ditentukan sendiri oleh kerajaan. Dan ini pasti akan memberikan kredit tambahan kepada pihak kerajaan. Dan yang mendapat kerugian besar ialah pembangkang. Jadi saudara-saudara sekalian, apabila Fadilah Yusof menyatakan rundingan sudah ditutup dan beliau kata Perikatan Nasional secara simboliknya telah pun menolak pinangan dan kerajaan tidak akan merujuk pinangan itu, ini satu perkara yang amat merugikan pembangkang. Persoalan pertama tadi, berapa ramai ahli parlimen yang boleh bertahan selepas 3 tahun tanpa peruntukan parlimen? Adakah 12 orang ahli parlimen ini akan lompat dan akan menyertai kerajaan? Kita tunggulah nanti. Tinggalkan komen Anda.